Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa talab wa istifadah wa harth 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ittiba' wa ijtihadi wa mawdatihi wa qurbihi wa tabarruki subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Baik, kita sambung muzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu saraf melalui kitab yang mulia Matnul Bina. Kita dah selesai perbahasan berkenaan dengan sulasi mujarrad, sulasi mazidun fihi dengan tiga pembahagian: mazidun fihi harfun wahidun wa harfan dan juga salah satu ahrufin. Kemudian kita dah masuk perbahasan berkenaan dengan rubai mujarrad dan kita bincangkan juga mulhaqat bagi rubai mujarrad. Jadi berbagi daripada 35 bab yang disebutkan oleh musannif pada awal kitab, i'lam anna abwab at-tasrif khamsatun wa salasuna baban. Jadi berbagi hanya pada pembahagian rubai mazidun fihi. Baik, rubai mazidun fihi hanya terbahagi kepada dua sahaja, sama ada ditambah daripada huruf asalnya itu satu huruf ataupun dua huruf sahaja. Kenapa? Kerana binaan yang paling banyak bagi fi'il adalah 6 huruf sahaja, termasuk daripada yang asli dan juga yang zaid. Itu aksar, paling banyak sekali kita panggil huruf yang ada pada fi'il. Tak boleh lebih daripada 6, termasuk sekali yang zaidah dan juga yang asliyah. Dan kita dah bincangkan juga pada perbahasan berkenaan dengan huruf-huruf zaidah. Kita sebutkan bahawasanya huruf zaidah tidak boleh lebih daripada 3, tapi tak boleh lebih daripada 3 pada sulasi, pada perbahasan sulasi. Adapun pada perbahasan rubai, paling banyak penambahan huruf adalah 2 huruf sahaja. Jadi kerana itu kita tengok nanti dalam perbahasan rubai mazidun fihi dibahagikan kepada 2 bahagian sahaja, 2 jenis sahaja: mazida fihi harfun wahidun dan juga mazida fihi harfan, yang mazida fihi harfan, sama ada yang ditambah padanya 1 huruf ataupun 2 huruf. Baik, perbahasan yang belakang-belakang ni dah tak berapa nak kita sebutkan, tak berapa nak banyak. Sebab apa? Sebab makna yang ada pada binaan-binaan yang selain daripada sulasi, maknanya tidak terlalu banyak seperti mana yang kita bincangkan di dalam perbahasan sulasi mazidun fihi. Baik, kita masuk pada yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa thalathatun minha lima zada ataupun lima zida ala ruba'il mujarrad wa hiya ala naw'aini. 3 daripadanya, iaitu 3 daripada 35 bab yang dibahaskan pada awal kitab, iaitu bab-bab yang ada pada tasriful af'al. 3 daripadanya lima zada ala rubai ataupun lima zida ala rubai, yang ditambah padanya ataupun yang bertambah padanya daripada rubai mujarrad, dibahagikan kepada 2 bahagian. Jadi ada 3 bab atau 3 jenis, tetapi dibahagikan kepada 3 bahagian. Sebab apa? Yang bertambah padanya 1 huruf hanya ada 1 jenis sahaja, iaitu ala wazni tafa'lala. Baik, kemudian yang bertambah padanya 2 huruf hanya ada 2 bab ataupun 2 jenis sahaja, sama ada datang dengan wazan if'anlala ataupun if'alalla. Itu sahaja perbahasan rubai mazidun fihi. Baik, wa salasatun minha lima zada ala rubaiyil mujarrad ataupun lima zida ala rubaiyil mujarrad wa huwa babun wa huwa ala naw'ain. Wa huwa ataupun wahia kembali kepada salasa abwab. Kalau sama ada kita kata wa huwa ataupun wa huwa maknanya ma yarji'u ila sabab, ataupun wahia, hiya dengan takdir tilkal abwab as-salasa, balik kepada as-salasa. Wahia ala naw'aini, dibahagikan kepada 2.
An-naw'ul awwalu wa huwa ma zida fihi harfun wahidun ala rubaiyil mujarrad wa huwa babun wahidun. Hanya satu bab sahaja. Apa dia? Waznuhu tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Mauzunuhu tadahraja yatadahraju tadahrujan. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 5 ahrufin bi ziyadati ta'i fi awwalihi. Jadi binaannya terbina daripada 5 huruf. 1 daripadanya zaidah, 4 daripadanya asliyah. Daripada apa? Daripada dahraja. Baik, dahraja rubai mujarrad. Kemudian datang padinya ta. Jadi ta di situ datang untuk apa? Li gharadin ma'nawi, laisa li gharadin lafzi. Sebab apa? Kalau gharad lafzi maka dia jadi mulhaqat. Ingat, kalau ziyadah kerana ilhaq maka tidak memberi kesan kepada makna. Hanya pada susunan ataupun tasrif daripada kalimah yang berubah, tetapi maknanya tidak berubah. Sama ada sebelum ditambah ataupun selepas ditambah, maknanya kekal sama. Jadi itu beza di antara ziyadah lil makna ataupun ziyadah lil lafzi. Ziyadah lil lafzi faqat dipanggil sebagai al-ilhaq, babul ilhaq. Baik, tetapi di sini dalam perbahasan tafa'lala, ta yang masuk kepadanya datang kerana makna yang khusus, li gharadin mahsusin ataupun li gharadin ma'nawiyin. Jadi datangnya ada menyebabkan berubahnya makna. Apa dia? Iaitu al-mutawa'ah. Jadi ta yang masuk kepada wazan rubai mujarrad masuknya kerana memberi makna al-mutawa'ah. Dan kita dah bincangkan sebelum ini makna al-mutawa'ah, iaitu ayat apa takrif mutawa'ah sebelum ni? Ayyakuna ahadul fi'laini al-mutalaqiyaini fil ishtiqaq yadullu ala at-ta'sir wal akhar yadullu ala qabuli dhalika at-ta'sir. Mutawa'ah adalah bertemunya dua lafaz ataupun dua kalimah yang bersatu pada ishtiqaqnya. Maksudnya asal ishtiqaqnya sama, tetapi satu menunjukkan kepada mu'athir ataupun ta'thir yang memberi kesan, satu lagi menunjukkan kepada athar ataupun yang menerima bekas, yang menerima kesan. Maka itu kita panggil sebagai babul mutawa'ah. Jadi mutawa'ah ni seolah-olah dia ada kaitan dengan dua fi'il. Maksudnya ada dua fi'il yang saling berkaitan, satu menunjukkan kepada ta'thir, satu lagi menunjukkan kepada athar ataupun qabulut ta'thir. Satu mu'athir, satu asar. Jadi itu yang dimaksudkan dengan al-mutawa'ah. Maka ta yang masuk kepada rubai mujarrad di sini datangnya untuk memberi makna mutawa'ah. Jadi contoh di sebab apa? Dahraja Zaidun al-hajara. Dahraja Zaidun al-hajara. Fatadahraja dhalikal hajaru. Zaid menggulung ataupun memutarkan ataupun menggulung batu, maka tergulunglah batu itu. Jadi sebab kita ingat dalam perbahasan mutawa'ah, kalau kita nak bagi mudah dobitnya, kita hanya tambah imbuhan ter dan lah di belakang. Ter di awal dan lah di belakang. Terputarlah ataupun tergulunglah. Dahraja gulung ataupun putar. Tadahraja terputarlah ataupun tergulunglah. Jadi menunjukkan makna al-mutawa'ah. Baik, maka ta yang masuk di dalam fi'il rubai mujarrad datangnya untuk memberi makna al-mutawa'ah. Baik, dan sebab itu sebahagian menamakan ta di situ dipanggil sebagai ta'ul mutawa'ah. Kerana bab mutawa'ah banyaknya ataupun kebiasaannya didatangkan dengan ta di hadapan.
Kita tak nafikan ada infa'ala, ada ifta'ala, itu antara yang menunjukkan makna al-mutawa'ah. Tetapi banyaknya fi'il apabila didahului oleh ta, maka maknanya ta di situ dipanggil sebagai ta al-mutawa'ah, kerana dukhuluha liyadulla 'ala al-mutawa'ah. Nanti ada sedikit tafsilan yang musannif terangkan pada bab ta mutawa'ah ketika mana kita bincangkan perbahasan mulhaqat dengan tadahraja. Nanti akan diterangkan. Baik. Mawzunu wa huwa babun wahidun waznuhu tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mawzunuhu tadahraja yatadahraju tadahrujan wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 5 ahrufin bi ziyadati ta'i fi awwalih, dengan ditambah huruf ta pada awalnya, maknanya 4 lagi huruf asliyah. Wa bina'uhu lil mutawa'ah, binaannya adalah untuk memberikan makna al-mutawa'ah. Dengan makna tadi kita sebut al-mutawa'ah ayyakuna ahadul fi'laini al-mutalaqiyaini fil ishtiqaq yadullu ala at-ta'thir wal akhar yadullu ala qabuli dhalika at-ta'thir. Baik, itu bab yang pertama daripada mazidun fihi. Mazidun fihi harfun wahidun, hanya ada satu bab saja. Apa wazan dia? Tafa'lala wa mawzunuhu tadahraja. Jadi kebiasaannya kalau di dalam kamus, kalau kita buka kamus-kamus yang meraikan binaan-binaan sorof, mereka tak akan jarang menggunakan wazan ataupun mizanus sarfi. Mereka tak akan sebut ala wazni tafa'lala ataupun ala wazni fa'lala. Tidak, mereka akan sebut mauzun yang masyhur. Kalimat yang diwazankan dengan wazan itu yang masyhur. Contoh dia kata berhada min babi nasara. Maknanya apa? Nasara yansuru. Kita tahu mudhari'nya bi dhammil ain. Kemudian kalau dia kata hada min babi tadahraja, maka kita tahu dia daripada rubai mazidun fihi harfun wahid. Jadi jarang sebenarnya kalau kita nak tengok dalam kamus, khususnya kalau kita tengok dalam Mukhtar Sihah ataupun As-Sihah sendiri. Mukhtar Sihah karangan atau ringkasan daripada Imam Abu Bakar Al-Razi, meringkaskan As-Sihah oleh Al-Imam Al-Jauhari. Dia akan sebutkan haza min bab nasara ataupun nasara yansuru. Dia akan sebut dua, sama ada dia sebut madhi je sahaja ataupun mudhari' sekali. Tetapi kalau dalam perbahasan sulasi mujarrad atau kalau kalimah itu sulasi mujarrad, kebiasaan dia datangkan didatangkan madhi dan mudhari'. Tetapi bila masuk kepada selain daripada sulasi mujarrad, dia hanya datangkan madhi sahaja sebab cukup. Contoh dia kata haza ala wazni akrama, hadza ala wazni taqatala. Contohnya lah. Jadi kebiasaannya dia akan gunakan mauzun yang masyhur, kalimat yang diwazankan dengan wazan itu tetapi dia masyhur. Jadi contohnya kalau datang dengan wazan tafa'lala, dia akan kata haza ala babi tafa'lala. Maka kita tahu asalnya 3 huruf dan huruf tambahannya adalah huruf ta dan memberi makna al-mutawa'ah. Baik. Wa alamatuhu mawzunuhu tadahraja yatadahraju tadahrujan wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 5 ahrufin bi ziyadati ta'i fi awwalih. Ta itu dipanggil sebagai ta'ul mutawa'ah. Wa bina'uhu lil mutawa'ah nahwu dahrajtu al-hajara. Nahwu dahrajtu al-hajara fatadahraja dhalika al-hajar. Aku memutarkan ataupun menggulung batu, maka tergulunglah batu itu. Jadi memberi makna al-mutawa'ah. Jadi itu bab yang pertama, rubai mazidun fihi harfun wahid. Baik, nauk yang kedua, jenis yang kedua daripada mazidun fihi rubai, fi'il rubai, iaitu wa huwa mazida fihi harfani ala rubai al-mujarrad wa huwa baban. Jenis yang kedua daripada rubai mazidun fihi adalah yang ditambah padanya 2 huruf, dan bab yang ada pada yang ditambah 2 huruf hanya ada 2 sahaja. Yang pertama, al-babul awwal, if'an lala yaf'an lilu if'in lalan. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Mawzunuhu ihranjama yahranjimu ihrinjaman. Ihranjama yahranjimu ihrinjaman. Jadi kalimah asalnya apa? Harjama.
Kalimah asalnya harjama. Kemudian ditambah padanya apa? Ditambah padanya hamzatul wasli pada awal dan juga nun di antara ain dan juga lam. Jadi ihranjama. Asalnya harjama. Apa makna harjama? Jama'a. Makna harjama adalah jama'a. Maka bila dimasuki padanya alif dan nun menunjukkan kepada makna mutawa'ah. Jadi harjamtu, kita kata harjamtu al-ibilu, harjamtu al-ibila fahranjama dzalikal ibilu. Jadi alif nun gharat, penambahan alif nun padanya memberi makna al-mutawa'ah juga. Jadi asalnya harjama, rubai mujarrad. Ha, ra, jim, mim semua tu huruf asliyah. Ditambah padanya hamzatul wasli pada awal dan juga nun di antara ain dan juga lam. Maka jadi ihranjama. Baik. Al-babul awal if'al lala yaf'alilu if'ilalan. Mawzunuhu ihranjama yahranjimu ihrinjaman. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 6 ahrufin. Jadi 6 huruf, 4 daripadanya asliyah, 2 daripadanya zaidah. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 6 ahrufin bi ziyadatil hamzati fi awwalih wan nuni bainal aini wal lamil ula. Nun di antara lam, di antara ain dan juga lam yang pertama. Sebab kita kata harjama. Jadi di antara ra dan jim ditambahkan nun, maka jadi ihranjama. Wa bina'uhu lil mutawa'ati aidan. Binaannya untuk memberi makna al-mutawa'ah. Contohnya harjamtu al-ibila fahranjama dzalikal ibilu. Jadi sama macam kita kata jama'tul ibila fajtama'at dzalikal ibilu. Jadi sama alif nun di sini masuk untuk memberi makna al-mutawa'ah. Baik, itu bab yang pertama yang ditambah padanya 2 huruf. Bab yang kedua yang ditambah padanya 2 huruf, al-babu tsani if'alalla yaf'alillu if'ilalan. If'alalla yaf'alillu if'ilalan. Mawzunuhu iqsha'arra yaqsha'irru iqshi'raran. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 6 ahrufin bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wa harfin akhara min jinsil lam tsaniyati fi akhirih. Jadi asalnya apa? Asalnya qash'ara. Qash'ara itu asalnya. Kemudian ditambah padanya apa? Hamzatul wasli pada awal. Hamzatul wasli pada awal. Kemudian ditambah lam yang kedua, lam yang kedua ataupun ditambah padanya betul lah. Ditambah huruf yang baru daripada jenis yang sama daripada lam yang kedua. Kita ada qash'ara. Jadi lam yang kedua adalah ra. Maka ditambah lagi satu ra. Dan tambahnya itu daripada ziyadah min takrari aslin min usulil kalimah. Kita sebutkan sebelum ni ziyadah ada 2 jenis. Ziyadah min haisul huruf. Akan kita bahagikan ziyadah min haisul huruf dengan ziyadah min haisul gharad. Ziyadah min haisul huruf sama ada bitakrari ataupun bitakriri harfin min usulil kalimah ataupun biziyadati harfin min hurufi sa'altumuniha. Jadi if'alalla gabungan daripada 2 jenis zaidah ini ataupun ziyadah ini. Alif yang datang pada awal ataupun hamzatul wasli yang datang pada awal adalah daripada huruf-huruf sa'altumuniha. Kemudian huruf yang datang daripada jenis lam yang kedua daripada jenis takrar ataupun kita kata zaidah yang pertama iaitu takrar jenis huruf yang asal. Jadi qash'ara asalnya qash'ara ditambah hamzatul wasli pada awal, kemudian ra ditambah lagi satu. Jadi iqsha'arra. Jadi iqsha'arra. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 6 ahrufin
bi ziyadatil hamzati fi awwali wa harfin akhara min jinsil lam tsaniyati fi akhiri. Baik, wa bina'uhu li mubalaghatil lazim. Binaannya untuk memberi makna mubalaghatul lazim. Jadi seperti mana kita bincang sebelum ni, dalam sulasi kita ada apa? Hamira, ihmarra dan ihmarra. Itu mubalaghatul lazim. Maka dalam perbahasan mazidun fihi juga ada binaan mubalaghatul lazim. Contohnya pada binaan if'alal, datangnya untuk memberi makna mubalaghatul lazim. Baik, li'annahu yuqalu qash'ara jildur rajul. Qash'ara jildur rajul idza intashara sya'ru jildihi fil jumlah. Jadi dia sebab apa? Qash'ara jildur rajul. Maknanya qash'ara apa? Intashara sya'ru jildihi fil jumlah. Tersebar dia ataupun tumbuh bulu-bulu pada badannya, tapi secara jumlah maknanya apa? Dia tak banyak. Maknanya ada sikit-sikit saja. Tapi kita nak bagi tahu orang yang terlalu banyak bulu yang tumbuh pada badannya, maka kita nak beri makna mubalaghah, maka kita gunakan wazan iqsha'arra bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wa harfin akhara min jinsil lam tsaniyah fi akhiri. Maka kita sebut apa? Wa yuqalu iqsha'arra jildur rajuli idza intashara sya'ru jildihi mubalaghatan. Seolah-olah ini dalam perbahasan apa ini kita boleh ambil faedah dalam masalah fiqh kan. Dalam masalah fiqh, kalau orang tu dia punya bulu tu lebat. Lebat tu kita kata apa? Lebat tu kalau tak nampak apa? Tak nampak kulit, warna kulit tu tak nampak. Tapi kalau lebat tetapi masih nampak warna kulit, kita kata dia masih lagi apa kita sebut bukanlah normal, normal. Maknanya tumbuh bulu tetapi masih lagi nampak warna kulit, nampak kulit yang ada. Dalam perbahasan fiqh kan ada dibincangkan masalah tahlilul lihyah. Dalam masalah kalau dia punya janggut tu lebat ataupun tidak lebat. Jadi dhabit lebat tu nampak ataupun tidak warna kulit fi jilsah, maknanya dengan jarak duduk macam biasa. Jadi dia duduk di sini dan orang tu di sini. Kita tengok nampak tak dia punya warna kulit. Kalau tak nampak, maka dia ambil hukum yang kita sebut apa? Yang tahlilul lihyah, yang perlu untuk dia sampaikan. Kita tak perlu, saya lupa dah. Itu masalah fiqh. Macam mana? Kalau nampak kulit tu kena sampaikan air. Kalau nampak kulit wajib sampaikan air. Kalau tak nampak warna kulit hanya sapu yang zahir sahaja. Itu beza antara kita sebut apa? Masalah inilah masalah basuh muka kan pada wudu. Jadi dekat sini perbahasannya apa? Sama ada tumbuh bulu tu lebat ataupun tidak. Kalau fil jumlah maknanya masih nampak lagi warna kulit. Tapi kalau mubalaghatan maka tak nampak lagi warna kulit. Jadi tumbuh bulu tu jadi lebat. Maka di situ wazan yang sesuai untuk didatangkan adalah dengan wazan iqsha'arra, iaitu wazan if'alalla. Tapi saya ingatkan lagi sekali, ziyadah pada perbahasan mazidun fihi, dia semua adalah sama'i. Maka kita tak boleh suka-suka kiaskan apa-apa kalimah kita tambah penambahan huruf yang disebutkan untuk memberi makna yang ada. Kena tengok min haisu isti'mal. Ada tak diguna dalam bahasa Arab? Kalau ada maka boleh guna. Kalau tidak ada maka tidak boleh digunakan. Kerana lughah macam-macam mana pun dia adalah sama'i. Baik. Wa yuqalu sya'arra jildur rajuli idza intashara sya'ru jildihi mubalaghatan. Baik, maka selesai perbahasan berkenaan dengan rubai mazidun fihi secara keseluruhan. Rubai mazidun fihi hanya ada 3 bab saja. Bab tadahraja, bab ihrajama dan bab iqsha'arra. Ada 3. Selain daripada itu adalah mulhaqat kepada tadahraja dan juga mulhaqat kepada ihrajama. Baik. Jadi kita sebutkan sebelum ini bahawasanya mulhaqat ataupun al-ilhaq datangnya hanya semata-mata untuk meniru wazan yang ada pada sesuatu kalimah tanpa mengubah maknanya. Jadi ada zaid, ada ziyadah, ada penambahan huruf
tetapi tidak memberi kesan kepada makna. Sebelum ditambah ataupun selepas ditambah, maknanya kekal sama. Baik, cumanya nanti ada tafsilan pada perbahasan tadah roja yang kita akan sebut. Baik. Wa khamsatun minha, iaitu wa khamsatun min khamsatin wa salasina baban, minha daripadanya adalah mulhaq bagi tadah roja. Jadi mulhaq bagi tadah roja ada 5 bab. Ada 5 bab. Semua ataupun penambahan yang ditambah kesemuanya hanya semata-mata untuk meniru wazan tadah roja, kecuali pada ta. Sebab itu saya kata ada tafsilan pada masalah tadah roja. Kecuali pada ta datang mengubah makna. Mengubah makna kepada apa? Kepada makna mutawa'ah. Yang asalnya dia bukan memberi makna mutawa'ah, bila masuk saja ta di situ memberi makna mutawa'ah. Adapun huruf yang lain menunjukkan kepada, ataupun huruf satu lagi yang ditambah hanya semata-mata penambahan tanpa mengubah makna. Bila disebut tadah roja, wazan yang asalnya adalah sulasi, bukannya rubai. Wazan asal dia sulasi. Kemudian kalimah sulasi itu dibinakan dengan binaan tadah roja untuk meniru tasrif yang ada pada tadah roja. Tetapi kita sebab apa? Yang ditambah daripada hurufnya selain daripada ta tidak mengubah makna. Adapun ta datang untuk memberi makna al-mutawa'ah. Baik. Al-babul awal, tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, mawzunuhu tajalbaba yatajalbabu tajalbuban, wa alamatuhu an yakuna madihi ala 5 ahrufin biziyadati ta fi awwalihi litadulla ala al-mutawa'ah. Itu saya tambahkan itu ya, untuk menunjukkan makna mutawa'ah. Buat kita bagi apa nota dekat tepi tu. Dia kata apa? Ditambah huruf ta pada awalnya litadulla ala al-mutawa'ah. Nanti pada akhir ataupun pada perbahasan akhir selepas dibincangkan bab ilhaq di sini ataupun mulhaqat bagi tadah roja, musannif akan tambah kenapa ta di situ tidak dihukumkan sebagai huruf zaidah seperti mana wazan-wazan yang lain. Kerana dalil yang paling kuat, kerana ziyadah tidak berlaku. Kita kata apa? Ziyadah dengan ta tidak berlaku ziyadah ataupun kita kata mulhaqat tidak berlaku dengan awal kalimah. Tidak mengusik kalimah ataupun huruf yang pertama, tidak akan berada pada huruf yang pertama. Selalu dia akan duduk di tengah, huruf penambahan tu di tengah ataupun di belakang. Nanti akan disebutkan kalam Al-Imam Az-Zamakhsyari di dalam kitabnya Mufassal yang disyarahkan oleh Ibn Hajar. Nanti pada akhir perbahasan. Baik, jadi disebut wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala 5 ahrufin bi ziyadati ta'i fi awwalihi litadulla ala ma'na al-mutawa'ah wa harfin akhara min jinsi lam fi'lihi fi akhiri. Jadi lam yang kedua masuk tidak memberi apa-apa makna. Datangnya semata-mata untuk ilhaq. Wa bina'uhu lil mutawa'ati, binaannya untuk mutawa'ah. Kalau dalam kitab tu dia apa? Lazim, betul. Tapi kat bawah tu dia ada ta'liq, betul. Dia kata apa? Wa ya'ti mutawi'an. Datangnya juga untuk memberi makna mutawa'ah. Samalah, sama ada mutawa'ah ataupun makna lazim, kedua-duanya tidak berhajat kepada maf'ulun bihi. Jalbaba zaidunil jilbaba fatajalbaba, ataupun kita kata jalbaba zaidun amron fatajalbaba amrun. Fatajalbaba amrun, Zaid memakaikan amru baju, maka terpakailah amru akan baju. Jadi itu makna bagi mutawa'ah. Baik. Itu yang pertama, bab yang pertama. Jadi huruf ba ataupun lam yang kedua pada akhir itu datangnya tidak memberi makna. Adapun ta yang pertama datang untuk menunjukkan makna al-mutawa'ah. Al-babu tsani, bab yang kedua, tafawwala yatafawwalu tafawwulan, mawzunuhu tajawraba yatajawrabu tajawruban,
Tajawraba, yatajawrabu, tajawruban. Kita kata apa? Kita kata jawraba. Asalnya jaraba aja. Ini jadi jawraba. Jawraba Zaidun Amron. Maknanya apa? Maknanya Zaid memakaikan stokin ataupun sarung kaki kepada Amru. Fatajawraba Amrun. Fatajawraba Amrun. Maka terpakai, jadi kelakar maknanya dia. Jadi kalau kita terjemah, maka terpakailah sarung kaki akan Amru. Baik. Tafawwala yatafawwalu tafawulan. Jadi ta yang pertama datang untuk memberi makna mutawa'ah. Adapun waw di antara ain dan juga di antara fa dan juga ain datang tidak memberikan makna. Wa alamatuhu ay yakuna mawdihi ala 5 ahrufin bi ziyadati ta'i fi awwalihi wal wawi bainal fa'i wal ain. Jadi bi ziyadati ta'i fi awwalihi litadulla ala al mutawa'ah wal wawi bainal fa'i wal ain ziyadatan lafzan faqat. Hanya semata-mata memberi binaan lafaz sahaja, tidak memberi kesan kepada makna. Wa bina'uhu lil mutawa'ati. Dalam kitab mutawa'ah ke lazim? Lazim, tapi dekat ta'liq tu boleh mutawa'ah betul. Binaannya datang untuk makna mutawa'ah juga. Sebab mutawa'ah macam-macam mana pun dia adalah lazim. Dia tak berhajat kepada maf'ulun. Wa bina'uhu lil mutawa'ati. Nahwu. Mutawa'ah kepada apa? Mutawa'ah kepada fa'lala. Sama dengan yang pertama tadi, yang kita sebut jalbaba, tajalbaba. Mutawa'ah kepada apa? Kepada wazan fa'lala. Maknanya jalbaba, tajalbaba. Kalau di bawah sini tafaw'ala, wazan fa'lala juga. Kita jawraba. Jawraba, tajawraba. Jawraba, tajawraba. Nahwu tajawraba Zaidun. Kita jawrabtu Zaidan fatajawraba Zaidun. Jarrabtu Zaidan maknanya apa? Albastuhu aljawrab. Aku pakaikan dia sarung kaki. Fatajawraba Zaidun. Maka terpakai sarung kakilah Zaid. Jadi makna itu, tapi itu makna dia. Sebab fi'il kadang-kadang datang, asal fi'il tu dah menunjukkan kepada makna. Contoh macam jawraba ataupun jaliba, ataupun kita kata apa? Sebelum ni kita sebut apa? Istahjara. Jadi menunjukkan makna sayrurah. Istahjara at-tin. Maknanya sara at-tinu hajar. Jadi batu. Jadi kerana binaan fi'il tu dah menunjukkan kepada makna. Baik. Bab yang ketiga, al-babu tsalitsu, masih lagi dalam mutawa'ah tadahraja, mutawa'ah pula mulhaqat bagi tadahraja. Al-babu tsalitsu tafay'ala, yatafay'alu tafay'ulan. Mawzunuhu tashaytana, yatashaytanu tashaytunan. Tashaytana maknanya apa? Tashabbaha bisyaitan. Tashabbaha bisyaitan. Itu maknanya tashaytana. Tashaytana Zaid, tashaytana yatashaytanu tashaytunan. وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله لتدل على المطاوعة والياء بين الفاء والعين وبناؤه للمطاوعة. Ataupun sebahagian kitab kata bukan mutawa'ah tetapi lazim. Dan lazim tu yang kita kata yang lebih dekat lah dengan binaan tafay'ala. Dengan binaan tafay'ala. Jadi contohnya tasyaytana Zaidun, maknanya fa'ala fi'lan makruhan sara kasyaitan. Macam syaitan perangai itu. Jadi kita kata apa? Tasyaytana. Al-babu ar-rabi'u tafa'wala yatafa'walu tafa'ulan. Mawzunuhu tarahwaka, yatarahwaku tarahbukan. Tarahwaka, yatarahwaku tarahbukan. Tarahwaka ni apa? Apa nama? Kita kata jalan dalam keadaan yang sombong. Kita apa? Apa?
pula jalan, tapi dalam keadaan berjalan. Bukan sifat tu, tapi jalan tu jalan orang sombong. Itu kita kata tarahwaka. Baik, tarahwaka. Jadi asalnya apa? Rohaka je, roh, ha dan kaf. Tapi ditambah ta dan juga ditambah waw di antara ain dan juga lam. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala khamsati ahrufin bi ziyadati ta'i fi awwalihi wal wawi bainal aini wal lam wa bina'uhu lil lazimi faqat. Nahwu tarahwaka zaidun. Tarahwaka zaidun. Maknanya apa? Maknanya berjalan dalam keadaan sombong. Itu maknanya tarahwaka. Baik, bab yang terakhir sekali daripada mulhaqat tadahraja adalah tafa'la yatafa'la tafa'liyan. Asalnya apa? Asalnya tafa'laya yatafa'layu. Asalnya begitulah, tapi kulibat alifan. Ya tu jadi alif. Sebab apa? Sebab huruf sebelumnya berbalik atas. Sebab kaedah kita kata al-ya'u idza taharrakat wa fatahat ma qablaha kulibat alifan. Jadi asalnya tafa'laya, tapi bila huruf sebelumnya berbaris atas, maka dia berubah jadi alif, maka kita baca tafa'la. Tafa'la yatafa'la tafa'liyan. Mawzunuhu tasalqa. Tasalqa yatasalqa tasalqiyan. Tasalqa yatasalqa tasalqiyan. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala khamsati ahrufin bi ziyadati ta'i fi awwalihi wal ya'i fi akhirih wa bina'uhu lil lazimi. Wa bina'uhu lil lazimi, tapi sebagian nusakh disebutkan wa bina'uhu lil mutawa'ah juga. Wa bina'uhu lil mutawa'ah. Mutawa'ah kepada apa? Fa'la. Kan kita ada wazan salqa sebelum ni kan? Dekat salqa dekat mulhaqat dahraja kan? Dekat mulhaqat bagi dahraja. Awal sani'ah. Salqa. Kita ada wazan fa'la, bab yang ke-6 daripada mulhaqat dahraja. Maka tafa'la mulhaqat daripada fa'la, mutawa'ah daripada fa'la. Mutawa'ah daripada fa'la. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala khamsati ahrufin bi ziyadati ta'i fi awwalihi lil mutawa'ah wal ya'i fi akhirih wa bina'uhu lil mutawa'ati nahwu tasalqa zaidun. Awalan tasalqa zaidun ay nama ala qafahu. Nama ala qafahu. Itu makna tasalqa. Baik. Dekat ta'liq itu apa bawah tu? Ada tak? Lam ajibu. Fil mu'jam betul. Lam ajibu ma'na fi ma waqaftu alaihi. Ya. Lam ajibu bima'na nama fi ma waqaftu alaihi. Wa innama dhakara al-azhari wa ghayru wahid kama hakahu fi taj anna aslahu min al-thulathi salaqahu salqan ay ta'anahu fa alqahu ala jambi wa rubbama qalu salqaytuhu silqa'an yaziduna fihi ya wal mashhur fi hadha al-bina' annahu mutawwa'un bisalqa taqulu salqa zaidun bina'ahu fatasalqa. Salqa zaidun bina'ahu fatasalqa. Salqa zaidun bina'ahu fatasalqa zalikal bina'. Jadi akhir pada ta'liqat tu dia sebab apa? Wazan tasalqa atau wazan tafa'la adalah mutawa'ah daripada fa'la. Sebagai tetap dia daripada fa'ala. Salaqa kan asalnya. Tapi yang pengakhiran ataupun kita kata tahqiq pada masalah ini, tasalqa ataupun tafa'la mutawa'ah daripada salqa. Baik. Jadi itu makna ataupun ini adalah mulhaqat bagi tadahraja. Jadi mulhaqat bagi tadahraja ada 4 semua sekali. Ada 5 semua sekali.
Wazan tafa'lala yang sama seperti tadahraja. Kemudian tafawwala, tafai'ala, tafa'wala, tafa'la. Itu sahaja 5 mulhaqat bagi tadahraja. Semuanya datang tidak memberi kesan kepada makna yang asal. Makna yang asal ada, tetapi sebahagian daripadanya bila datang menunjukkan makna mutawa'ah, maka ada perubahan sedikit sahaja daripada makna kepada makna mutawa'ah. Itu sahaja. Tetapi asal makna ada. Baik. Kemudian disebutkan pada masalah mulhaqat bagi tadahraja, i'lam anna haqiqatal ilhaqi fi hadhihi almulhaqat. Ini maksudkan fi hadhihi almulhaqat adalah mulhaqat yang 5 yang disebutkan sebelum ini, iaitu pada mulhaqat tadahraja. I'lam anna haqiqatal ilhaqi fi hadhihi almulhaqat innama takunu bi ziyadati ghairi ta'i. Mulhaqat tu berlaku selain daripada penambahan huruf ta. Masalan bi ziyadati ghairi ta'i, masalan al-ilhaqu fi masalan al-ilhaqu fi tajalbaba. Mana umathilu masalan al-ilhaqu fi tajalbaba. Jadi musannif datangkan contoh. Contohnya seperti ilhaq daripada kalimat tajalbaba. Innama huwa bitakraril ba. Hanya semata-mata diulangi huruf ba, iaitu lam yang kedua. Watta'u innama dakhalat fi ma'nal mutawa'ah. Ta masuk untuk memberikan makna mutawa'ah. Kama kanat fi tadahraja, seperti mana pada tadahraja. Jadi dahraja, tadahraja. Jadi dahraja, tadahraja adalah mutawa'ah kepada dahraja. Jadi begitu jugalah kalimat-kalimat yang datang zaidah ataupun ziyadah ilhaq hanya berlaku kepada huruf selain daripada ta. Adapun ta datang untuk memberikan makna al-mutawa'ah. Jadi ini satu sahaja tafsilan pada masalah al-ilhaq. Wa ta'u innama dakhalat bi ma'na al-mutawa'ah kama kanat fi tadahraja li'anna. Ini ta'lil. Kenapa hanya berlaku ilhaq daripada huruf selain ta? Kenapa ta tak menyebabkan ilhaq? Maka musannif jawab, li'anna al-ilhaqa la yakunu fi awwalil kalimah. Kerana ilhaq tidak berlaku pada awal kalimah. Bal fi wasatiha ataupun fi wastiha. Kita boleh baca dengan dua bacaan, sama ada wasa bi fathhi sin ataupun bi sukuni sin. Boleh dibaca dengan kita bariskan atas sin ataupun tidak. Bal fi wasatiha wa akhiriha. Huruf ataupun al-ilhaq la yakunu fi awalil kalimah bal fi wasatiha wa akhiriha. Jadi ilhaq hanya berlaku pada akhir ataupun tengah kalimah sahaja. Ala ma sarraha bihi ay Ibn Haji. Ala ma sarraha bihi ay ala ma sarraha Ibn Haji fi syarhil mufassal, ke atas syarahan kepada mufassal. Al-Mufassal adalah kitab karangan Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah. Al-Imam Az-Zamakhsyari tulis kitab Al-Mufassal fi san'atil i'rab ataupun fi sina'atil i'rab. Al-Mufassal fi san'atil i'rab. Al-i'rab di situ bermakna an-nahwi. Dan nahwu di situ termasuk sekali nahwu dan juga saraf. Dua-dua sekali. Nahwu dan saraf. Maka dalam kitab Imam Zamakhsyari Al-Mufassal ada padanya perbahasan nahwu dan juga saraf. Jadi Al-Imam Ibn Hajim syarahkan kitab Al-Mufassal dan disebutkan masalah al-ilhaq. Itu dalam kitabnya Al-Idah. Al-Idah fi syarh Al-Mufassal karya Al-Imam Ibn Hajim rahimahullah. Maka disebutkan bahawasanya haqiqatul ilhaq waqa'at fi wasatil kalimah atau akhiril kalimah. Amma fi awwali fala. Adapun pada awal kalimah tidak berlaku al-ilhaq. Maka itu dalil paling kuat yang menunjukkan bahawasanya mulhaqat bagi tadahraja kesemuanya berlaku disebabkan huruf selain daripada ta. Adapun huruf ta datangnya untuk memberikan makna al-mutawa'ah. Baik, selesai masalah mulhaqat bagi tadahraja. Perbahasan akhir
iaitu mulhaqat bagi ihram jama'. Mulhaqat bagi ihram jama'. Wasnani limulhaq ihram jama'. Dua daripadanya, iaitu daripada 35 bab, adalah untuk menunjukkan makna mulhaq kepada ihram jama'. Mulhaq kepada ihram jama'. Baik. Al-babul awwalu if'an lala, yaf'an lilu, if'in lalan. Wazan yang sama seperti ihram jama'. Tetapi ziyadah yang berlaku tidak menunjukkan makna ataupun tidak mengubah makna asal. Mawzunuhu iq'an sasa, yaq'an sisu, iq'in sasan. Jadi iq'an sasa. Jadi ada penambahan. Asalnya apa? Asalnya qa'isa. Qaf ain sin. Kemudian ditambah untuk sama seperti wazan ihram jama'. Maka ditambah hamzah, ditambah ditambah hamzah pada awal, kemudian nun dan huruf yang lain daripada jenis huruf lam yang huruf lam ataupun huruf kita panggil apa? Huruf lam. Jadi penambahan tu ada 3. Hamzatul wasli pada awal, kemudian nun di antara ain dan juga lam, kemudian huruf daripada jenis lamul kalimah, huruf tambahan, huruf yang sama. Jadi takrar huruf asliyah. Baik. Wa alamatuhu ay yakuna madhihi ala 6 ahrufin. 3 daripadanya asliyah, 3 daripadanya zaidah. Bi ziyadatil hamzatil wasli fi awwalih, dengan ditambah hamzatul wasli pada awal kalimah. Wan nuni bainal aini wal lam, dan ditambah nun di antara ainul kalimah dan juga lamul kalimah. Jadi qa'isa, hamzah wasal dekat depan, di antara ain dan juga sin ditambah huruf nun. Qa'isa, ain dengan sin tu ditambah huruf nun. Wa harfin akhara min jinsi lam fi'lihi fi akhirih. Jadi qa'isa ditambah sin yang kedua. Wa bina'uhu, dan binaannya semata-mata untuk menunjukkan makna mubalaghatul lazim. Li'annahu yuqalu qa'isa ar-rajulu. Dia kata qa'isa ar-rajulu. Qa'isa ataupun kalau sebahagian kita ada bariskan dengan apa? Baris atas. Tapi yang kalau kita tengok pada kamus, yang ada baris bawah. Kalau kamus qa'isa bi kasril ain. Qa'isa ar-rajulu idza kharaja sadruhu fil jumlah. Kalau dia mendabik dada. Betul lah, mendabik dada tu simpulan bahasa ke hakikat? Mendabik dada tu betul-betul lah. Mendabik dada tu simpulan bahasa ke hakikat? Jalan cuma bahasa kan? Kalau jalan tu apa? Mendada je lah. Dia jalan, tu tak maksud qa'isa, dia jalan tu dia punya dada keluar. Macam jalan orang sombong tu lah. Itu makna qa'isa. Syekh Musannif kata apa? Li'annahu yuqal qa'isa ar-rajulu idza kharaja sadruhu fil jumlah. Kalau dia jalan tu dia mendada sikit saja. Wa yuqal iq'an sasar rajulu idza kharaja sadruhu wa dakhala zahruhu mubalaghatan. Dia macam mana bentuk dia? Dia berjalan tu melampau-lampau dia mendada. Ataupun kita kata dia punya dada keluar, dia punya tulang belakang tu atau belakang dia tu ke dalam. Maknanya kita boleh jadi bentuk huruf S lah kan. Jadi begitu. Jadi itu, tapi ini adalah kiasan kepada orang yang sombong. Orang yang sombong atau orang yang meninggi diri. Li'annahu yuqal qa'isa ar-rajulu idza kharaja sadruhu fil jumlah wa yuqalu iq'an sasar rajulu idza kharaja sadruhu wa dakhala zahruhu mubalaghatan. Baik, jadi itu wazan yang pertama. Jadi sebab apa? Sebab tadi kalau kita tengok dalam ihram jama', dalam perbahasan tadi ihram jama'
dalam perbahasan ihram jamak. Sebab dalam perbahasan ihram jamak kita kata ihram jamak penambahan yang berlaku hanyalah pada dua huruf sahaja. Tetapi mulhaqat ni dia asalnya daripada sulasi. Dia bukan rubai, dia tak berlaku rubai. Mulhaqat ni asalnya adalah daripada sulasi. Sebab itu kita baca tadi pada mulhaqat ihram jamak yang pertama, musannif kata apa? Bi ziyadati wa alamatu ayakuna madhihi ala sittati ahrufi, dengan 6 huruf. Maka kita faham bahawa mulhaqat berlaku kepada sulasi, dia tak berlaku kepada rubai, berlaku kepada sulasi. Baik. Al-babu tsani, bab yang kedua, if'an la. If'an la asalnya apa? If'an la ya. Asalnya adalah if'an kejap. Ini asalnya adalah sal if'an la. Yang ini baik. Oh tidak. Kalau pada masalah yang tadi, pada bab yang pertama, saya ada tafsilan sedikit. Saya tunjukkan balik. Dalam bab yang pertama, iaitu if'al lala, dalam wazan ihram jamak sendiri, asalnya adalah sulasi. Tetapi bab yang kedua asalnya adalah rubai, tetapi berlaku zaidah. Jadi bila saya sebutkan tadi masalah mulhaqat berlaku kepada sulasi selain daripada bab yang ketiga ini. Bab yang kedua daripada mulhaqat ihram jamak. Adapun bab yang pertama dia kekal daripada sulasi. Tetapi bab yang kedua dia adalah daripada rubai. Baik, bila kita tengok apa yang disebut, al-babu tsani if'al la yaf'al li if'ila'an mawzunu islanqa yaslanqi islinqa'an wa alamatuhu ay yakuna madhihi ala sittati ahrufin bi ziyadati al-hamzati fi awwalihi wan nun baina al-'aini wal lam fi akhirih. Jadi asalnya apa? Asalnya salqa. Asalnya adalah salqa. Kemudian ditambah hamzatul wasli pada awal dan ditambah nun di antara ain dan juga lam, di antara ain dan juga lam. Baik. Islanqa, apa makna islanqa? Islanqa adalah nama ala zahrihi. Tidur meniarap. Meniarap gitu. Kalau gini apa? Melentang. Melentang. Tidur melentang. Melentang betul tak? Menelentang ke melentang? Melentang je kan? Tak ada ne. Salah. Baik. Jadi islanqa tu makna nama ala qafa. Jadi salqa ataupun islanqa maknanya sama, iaitu nama ala zahrihi. Nama ala zahrihi. Baik. Jadi dengan berakhir bab yang kedua daripada mulhaqat ihram jamak, maka selesai 35 bab daripada tasriful af'al. Baik. Jadi kalau kita taksimkan sedikit untuk perakhiran perbahasan ni, kata perbahasan al-fi'lu al-mutasarrif. Fi'il yang mutasarrif. Kita disebutkan bahawasanya tasrif ataupun perbahasan saraf hanya berada pada fi'il-fi'il yang boleh, atau fi'il-fi'il mutasarrif. Lawannya adalah fi'il jami' yang tidak boleh ditasrifkan kepada binaan yang berbagai. Jadi fi'il mutasarrif dibahagikan kepada 3 bahagian. Kita akhirkan perbahasan bab 35 bab yang disebutkan. Kita ada sulasi dan kita ada fi'il rubai. Fi'il yang datang dengan 3 huruf dan juga 4 huruf, yang kesemuanya adalah huruf asal. Kemudian dalam sulasi dibahagikan kepada dua bahagian. Sulasi mujarrad
dan sulasi mazidun fihi. Baik, sulasi mujarrad kita ada berapa bab? Kita ada 6 bab. Bab yang pertama fa'ala yaf'ulu. Kemudian bab yang kedua kita ada fa'ala yaf'ilu. Bab yang ketiga fa'ala yaf'alu. Kemudian kita ada bab yang keempat fa'ila yaf'alu. Bab yang kelima fa'ula yaf'ulu. Bab yang keenam fa'ila yaf'ilu. Yang kita sebutkan bab yang keenam ni adalah syadz, yuqas wala yuqasu alaihi. Fa'ala yaf'ulu semuanya samai kecuali 4 tempat sahaja. Kecuali 4 tempat sahaja kita sebutkan sebelum ini. Begitu juga fa'ala yaf'ilu semuanya adalah sama' kecuali 4 tempat. Kecuali illa arba' mawadhi' dia adalah qiyas. Kemudian bab yang ketiga sama'i juga dan dia bersyarat. Syarat bab yang ketiga apa dia? Apa? Ainul kalimah ataupun lamul kalimah mesti daripada huruf-huruf hal. Itu perbahasan yang ketiga atau bab yang ketiga. Fa'ila yaf'alu qiyasi. Maksudnya semua yang datang dengan wazan fa'ila mudhari'nya mestilah yaf'alu. Fa'ula yaf'alu qiyasi. Semua fi'il yang datang dengan wazan fa'ula maka mudhari'nya yaf'ulu qiyasan muttaridan. Adapun yang terakhir sekali fa'ila yaf'ilu syazun yuhfaz wa la yuqasu alaihi. Baik, kemudian kita ada mazidun fihi. Mazidun fihi kita bahagikan kepada 3 bahagian. Mazidun fihi harfun wahidun. Ada berapa bab? Ada 3 bab. Apa dia? Af'ala, kemudian fa'ala dan fa'ala. Kemudian mazidun fihi harfan. Ada berapa bab? Ada 5 bab. Apa dia? In fa'ala, if ta'ala, kemudian if'alla, kemudian tafa'ala, dan yang terakhir sekali tafa'ala. Mazidun fihi salasatu ahrufin. Ada berapa? Ada 4 bab. Apa dia? Bab yang pertama istaf'ala, kemudian if'awala, kemudian if'awala, dan yang terakhir sekali if'alla. Jadi ini adalah bab sulasi, mujarrad dan juga mazidun fi. Dalam mujarrad kita akan ada 6 bab. Kemudian mazidun fi kita ada 12 bab. 3, 5, 6. Betul tak? 3, 5, 8 3, 5, 4 3, 5, 8, 8, 4, 12 12 bab. 6 bab, 12 bab. Baik. Kemudian rubai sama juga dibahagikan kepada 2 bahagian. Rubai mujarrad dan juga rubai mazidun fihi. Rubai mujarrad ada 1 bab saja, iaitu dahraja. Kita ambil yang masyhur lah sebab ataupun wazan fa'lala. Kemudian ada mulhaqat. Mulhaqat bagi dahraja. Ada berapa mulhaqat bagi dahraja? Ada berapa? Mulhaqat bagi dahraja ada 6 semua sekali. Apa dia wazan dia? Yang pertama wazan fa'lala, kemudian fa'wala. Betul tak? Fa'wala bukan fa'wala. Fa'wala,
fa'lala, kemudian apa? Fa'ala, kemudian fa'ala, fa'wala dan fa'la. Betul? 1, 2, 3, 4. Belum lagi. Apa lagi? Fa'yala dan fa'la. Betul? Ya. Oh, salah. Kita ikut urutan. Ikut urutan betul. Yang pertama fa'ala, fa'ala. Fa'ala, fa'ala. Fa'wala, fa'yala. Fa'lala. Fa'yala betul lah? Oh, fa'yala. Kemudian fa'lala dan fa'la. Asalnya apa? Asalnya fa'laya. Fa'laya. Asalnya fa'laya. Fa'la. Baik, kemudian ini selesai. Jadi mujarrad, rubai mujarrad ada 1 bab, kemudian ada 6 bab mulhaqat. Mazidun fihi dibahagikan kepada 2. Mazidun fihi harfun wahidun dan mazidun fihi harfan. Mazidun fihi harfun wahidun ada 1 saja. Apa dia? Tadahraja. Wazan tadahraja. Kemudian ada mulhaqat. Mulhaqat dia ada 6. Ada 5 ke 6? 5. Apa yang pertama? Tafa'lala. Kemudian tafa'wala. Betul? Tafa'wala. Kemudian tafa'ala. Betul? Kemudian tafa'wala, tafa'yala. Dan yang terakhir sekali 1, 2, 3, 4 tafa'la. Yang terakhir sekali tafa'la. Okay, baik. Jadi dalam mazidun fihi harfun wahidun bagi rubai ada 1 bab sahaja dan 5 lagi mulhaqat. Mazidun fihi harfan dibahagikan kepada 2. Wazan ihran jama' dan iqsha'ar. Betul? Ihran jama' dan iqsha'ar. Baik. Kemudian dalam ihran jama' kita ada mulhaqat. Mulhaqat bagi ihran jama' apa dia? Wazan dia? Yang pertama if'anlala dan if'anla. If'a mulhaqat ihran jama' if'anlala dengan if'alalla. Betul? If'anla lah. If'anla. Islam kau tadi tu kan last sekali. If'anla. Jadi dalam harfan ni ada satu wazan atau ada 2 yang kita terus sebab ada 2 dan ada 2 lagi mulhaqat bagi ihran jama'. Baik, jadi sekarang ni kita ada 6, 12, 18, 20, 22, 28. 6, 22, 28. Betul ke? 22, 28. 30, 35, 35 semua sekali. Jadi 6, 12 ni 18. Jadi sulasi ada 18 semua sekali. Dalam perbahasan sulasi ada 18, masuk mujarrad dan juga mazid. Dalam perbahasan rubai, baki daripada 18 ada berapa? 7.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Betul tak? 17 bab bagi rubai, mujarrad dan juga mazidun fi. Jadi ini adalah 35 perbahasan tasrif af'al. Cumanya daripada 35 ni sebahagian kitab dia gugurkan beberapa bab. Contohnya dalam Tasriful Izzi dia gugurkan bab yang ke-6 daripada sulasi mujarrad. Tak ada, kita tak akan jumpa bab fa'ala yaf'ilu dalam Tasriful Izzi. Baik, ada soalan? Jadi kalau ikutkan telah selesai semua perbahasan berkenaan dengan bab-bab yang dibincangkan di dalam Tasriful Af'al. Cuma berbaki perbahasan jenis-jenis fi'il daripada huruf-hurufnya. Fi'il nanti akan dibahagikan kepada salim dan juga ghairu salim. Dan dibahagikan daripada ini taksimat min haisul abwab khamsatun wa salasuna. Ini dari sudut bab kita bahagikan fi'il al-af'al al-mutasarrifah ataupun al-fi'l al-mutasarrif kepada 35 bahagian yang kita tulis lah. Kemudian lepas ini adalah taksimat yang dipanggil sebagai al-aqsam al-thamaniyah. Panggil sebagai al-aqsam al-thamaniyah, iaitu kita bahagikan fi'il kepada sulasi rubai. Kemudian setiap satu dibahagikan kepada mazid, mujarrad dan juga mazidun fihi. Setiap satu daripada mujarrad dan mazidun fihi dibahagikan kepada salim dan juga ghairu salim. Yang dimaksudkan dengan fi'il salim adalah kesemua hurufnya bukan daripada huruf illah, bukan daripada hamzah dan tidak berlaku tad'if, iaitu tidak berulang tidak berulang ain dan juga lamul kalimah dengan huruf yang sama. Maka itu yang dimaksudkan dengan fi'il yang salim. Fi'il yang salim. Jadi salim maknanya apa? Salimat min hurufil illati wal hamzati wat tad'if. Jadi ini taksimat yang dipanggil sebagai taksimat ataupun al-aqsam al-thamaniyah. Baik, itu taksim yang pertama. Kemudian taksim yang kedua, ditafsilkan masalah pembahagian fi'il kepada al-aqsam as-sab'ah. Jadi kita akan bincang dua bentuk pembahagian. Yang pertama al-aqsam al-thamaniyah min haisus salim wa ghairus salim. Yang kedua al-aqsam as-sab'ah. Itu adalah pendetailan kepada salim dan ghairus salim. Maka kita akan jumpa istilah ataupun kita dah bincang dah sebelum ni, tapi yang ini lebih tersusun. Kita bahagikan fi'il kepada sahih, kemudian sahih dan juga mu'tal. Sahih dan mu'tal. Sahih adalah fi'il yang mana kesemuanya bukan daripada huruf illah. Jika ada huruf hamzah, tidak dipanggil sahih, tidak dipanggil mu'tal, tetapi ada nama baru yang dikhususkan, iaitu al-mahmuz. Kalau hurufnya semua huruf sahih, tidak ada huruf illah, tetapi berlaku tad'if, berlaku ainul kalimah dan lamul kalimah daripada jenis yang sama, kalau dia sulasi, ataupun fa'ul kalimah dan lamul ula min jinsin wahid, wa ainul kalimah wa lamus tsaniyah min jinsin wahid, kalau dia rubai, maka itu tidak dipanggil sahih, tetapi ada nama yang khusus dipanggil sebagai mudha'af. Jadi sahih ni hanya semata-mata melihat kepada ada ataupun tidak huruf illah. Tak ada, terus kita panggil sahih. Tetapi kena lihat perkara lain pula. Kalau dia ada hamzah, ada nama lain, dipanggil sebagai mahmuz. Ada tad'if, tak dipanggil sahih, walaupun dia tak ada huruf illah, tapi dipanggil sebagai mudha'af. Kemudian fi'il mu'tal dibahagikan kepada jenis-jenis huruf illah yang berlaku di antara kalimah ataupun di antara huruf-huruf pada kalimah. Kalau huruf illah ada pada fa'ul kalimah, dipanggil sebagai misal.
Kalau berada pada ainul kalimah dipanggil sebagai ajwaf. Kalau berada pada lamul kalimah dipanggil sebagai naqis. Kalau huruf illah berada pada dua huruf pada satu kalimah, iaitu pada ainul kalimah dan lamul kalimah, dia adalah huruf illah, maka dipanggil sebagai lafiful maqrun. Kalau lamul kalimah dan juga fa'ul kalimah adalah huruf illah, maka dipanggil sebagai lafiful mafruq. Jadi lafif dibahagikan kepada dua bahagian, tapi secara keseluruhan fi'il atau taksiman itu dipanggil sebagai al-aqsam as-sab'ah. Sahih, mithal, ajwaf, naqis, lafif, mahmus dan juga mudha'af. 7. Cuma lafif tu ada tafsilan, lafiful mafruq dan juga lafiful maqrun. Baik, jadi itu taksimat kepada fi'il dengan wajah yang berbeza. Yang pertama kita nak tengok dari segi adakah dia selamat daripada tad'if, daripada huruf illah, tad'if dan juga hamzah ataupun tidak. Maka dipanggil sebagai salim dan ghairus salim. Jadi salim ni lebih a'am daripada sahih. Kerana sahih adalah fi'il yang mana semata-mata huruf fi'il dia itu hurufnya tidak ada huruf illah. Tak pandang pada tad'if ataupun pada hamzah. Cumanya kalau ada hamzah ada nama baru, itu saja. Tapi pada hak sahih tidak melihat kepada hamzah dan juga huruf dan juga tad'if. Hanya semata-mata melihat kepada huruf illah. Tetapi salim lihat tiga benda. Lihat pada huruf illah, lihat pada tad'if dan juga hamzah. Tiga benda. Jadi fi'il sahih kalau beserta dengannya tidak ada hamzah dan juga tidak ada tad'if, maka dia tak dipanggil sahih, dia dipanggil salim. Jadi semua yang kita panggil apa? Semua yang salim, semua yang salim adalah sahih. Semua yang salim adalah sahih. Tetapi tidak semua, terbalik. Semua yang betul tak? Kita tak boleh kita nak buat umum wa khusus. Tak boleh kita nak buat umum wa khusus. Sebab apa? Sebab pada sahih dia ada nama lain sahaja, dipanggil mahmus dan juga mudha'af. Ada pilihan itu taksimat yang kita akan bincangkan. Boleh bincang hari ni ke minggu depan? Kenapa saya bagi secara umum dulu? Minggu depan insya-Allah kita habiskan kitab ni. Kita bincang taksimat yang kita sebut tadi. Taksimat tu dah mudah lah sebab kita dah jumpa dalam awal pembahasan waktu kita bincang wawiyul aini, yaiyul lami dan seterusnya. Kita dah bincang dah. Cuma kita jadikan dars yang seterusnya. Sebab saya suara tak berpenyanyi sangat. Jadi kita habiskan perbahasan minggu hadapan dan akhir perbincangan akan dibincangkan perbahasan al-idgham. Perbahasan al-idgham sebab kita akan bincang fi'il mudha'af, maka ada dimasukkan perbahasan idgham. Idgham ni adalah ahwalu abniyatil kalim. Antara ahwal abniyatil kalim. Ahwal abniyatil kalim kita sebut antaranya al-i'lal, al-ibdal, al-idgham, at-ta'wid. Itu antara ahwalu abniyatil kalim. Itu sebenarnya perbahasan yang kita panggil perbahasan yang paling susah dalam ilmu saraf adalah al-i'lal wal ibdal. Kemudian antara ahwal lain at-ta'wid, al-idgham, iltiqa'us sakinaini. Itu antara ahwal yang berlaku kepada abniyatul kalim. Jadi insya-Allah kita selesaikan pada minggu hadapan. Wallahu taala a'lam. Ada soalan? Faham ke? Yang ni faham kan? Boleh insya-Allah minggu depan kita habiskan sampai akhirat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna an dzikri al-ghafilun. Allahumma
صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل